Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka pertemuan kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir ya karim. Ya fattah bika nasta'in, amma ba'du. Sidang jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia Allah. Pada malam ini sekali lagi dapat kita bersiaran dengan siaran secara rakaman online dan disiarkan secara langsung secara premier oleh pihak Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan surau di atas jemputan untuk kita melanjutkan pengajian kita pada malam ini. Jadi untuk tidak lengahkan masa sidang jemaah sekalian, kita mulakan dengan membaca bacaan sebelum pengajian. Mudah-mudahan kita dilempahi dengan kebaikan dan keberkatan, insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد مقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, sidang jemaah sekalian, pada malam ni insya-Allah kita lanjutkan pengajian kita, masih membincangkan ataupun kita masuk pada perbincangan yang baru, yakni bab yang ke-22 pada menyatakan mengenai kelebihan tasbih. Bagi yang ada memiliki kitab, boleh rujuk muka surat 249, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Dan mengucaplah tasbih akanmu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-42. Dan suruhan supaya kita bertasbih, tasbih ataupun zikir kepada Allah ini adalah pada waktu pagi dan petang. Dan maknanya zikir ni saya dah sebut pada pengajian yang lepas, adalah satu amalan yang tidak tertakluk dengan masa. Satu amalan yang tidak perlu kepada ketentuan waktunya. Boleh dilakukan pada bila-bila masa, kan? Janji kita tidak berada di tempat yang kotor seperti tandas dan tidak berada dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi tahu, pujilah Allah pada waktu pagi dan petang. Pagi dan petang ni ataupun kata siang dan malam adalah menunjukkan perbanyakkan zikir. Kalau contohlah kita ambil pepatah Melayu ataupun perkataan dalam bahasa Melayu pun ada disebut. Dia kata apa? Engkau ni siang malam, ataupun pagi petang aku tengok engkau asyik bergayut je dengan telefon.
Maknanya nak mengatakan apa? Adakah pagi sekali, petang sekali? Tidak. Nak menunjukkan kerapnya satu orang itu kalau dia mulazamah dengan telefon ataupun melazimi ataupun asyik pegang telefon je, kan, sampai kalau mak dia berletir, mak dia akan kata apa? Kau ni pagi petang dengan telefon, kan, kau ni pagi petang, kan, dengan gadget, kau ni pagi petang main game. Mana nak menunjukkan apa? Adakah waktu pagi sekali, petang sekali? Tidak. Tapi nak menunjukkan kerapnya. Maka Allah Ta'ala menyebut wasabbihuhu bukratan wa asila, nak menyatakan bahawa bertasbihlah kepada Allah dengan sekerap waktu yang mungkin. Dan lagi kerap, lagi banyak, lagi kita penuhi waktu kita dengan tasbih, sebenarnya lebih baik. Namun kalau kita tak mampu, kita ambillah, kan, berdasarkan zahir kepada ayat. Maknanya kalau mungkin kita ada tasbih pagi, ada tasbih petang, ada zikir pagi, ada zikir petang, itu pun sudah memadai, kan, nak beramal dengan ayat ini. Namun kalau kita faham secara lebih luas, sebenarnya bukan waktu pagi dan petang sahaja. Sebenarnya lebih daripada itu lagi, kita kena menyediakan waktu kita untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, diriwayatkan daripada Hakim bahawasanya Sayyidina Talhah ibnu Abdullah bertanya akan ia kepada baginda Nabi SAW mengenai makna subhanallah. Talhah ibnu Abdullah dia tanya kepada Rasulullah mengenai maksud subhanallah tu apa. Maka dijawab oleh baginda Nabi SAW, tanzihullahu min kulli su'in, iaitu apa dia? Membersihkan ataupun mensucikan Allah daripada segala yang buruk, dan segala kelemahan, segala kekurangan, segala perkara-perkara yang mazmumah, yang tak elok tu kita sucikan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya merujuk kepada satu kitab yang lain, iaitu syarah kepada Safinatun Najah, ataupun disebut sebagai kitab Misbahud Duja fi Syarhi Safinatun Najah, yang mana diberitahu oleh penulis, dia kata dia mensyarahkan kalimah Allah itu apa, tuan-tuan. Dia kata Allah huwa ismuz zat, kan, az-zatul wajibul wujud. Allah ini adalah satu zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kamalat, kan, segala sifat kesempurnaan. Allah adalah satu zat, kan, al-wajibul wujud, yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat al-kamalat, sifat yang sempurna, dan terpelihara daripada sifat naqais ataupun sifat kekurangan. Sebab tu bagi orang awam, tuan-tuan, bagi orang awam adalah memadai dia mengenali Allah Ta'ala itu secara borong. Borong ni kita kata apa? Dia kata Allah ini adalah Tuhan yang bersifat dengan segala sifat sempurna, kan, dan terhindar daripada segala sifat-sifat yang tercela. Itulah memadai bagi akidah orang awam. Kan? Namun untuk lebih mendalam lagi, sebab tu ulama pecahkan sifat itu kepada sifat 20. Ini perbincangan secara tafsil, kan, satu persatu wujud, qidam, baqa dibahagikan kepada zatiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah dan sebagainya, kan, dan sifat-sifat nafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya terhimpunlah segala sifat tersebut dengan simpulan iman, ataupun di dalam kalimah la ilaha illallah itu, kan, 50 uqud ataupun 50 simpulan yang dipanggil sebagai simpulan iman. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, kan, itu akan menjadi lebih utuh, lebih kukuh i'tiqad, pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagi orang awam memadai kalau dia mengatakan ataupun dia beriktikad Allah itu adalah Tuhan yang sifatnya sifat sempurna dan terpelihara daripada segala sifat kekurangan, dia memadai bagi orang awam. Tapi janganlah kita, kan, hanya berada di peringkat yang sangat asas sebenarnya, kan. Kita ada waktu, kita ada kelapangan dan kita ada masa. Elok kalau kita upgrade pengetahuan kita dengan pergi belajar lagi, kan, menuntut lagi, kan, dengan guru-guru yang betul ilmunya, supaya kita dapat mengenali Allah dengan cara yang lebih tepat, lebih benar, mengikut fahaman ahli sunnah wal jamaah yang mana dipegang di Malaysia ini dengan aliran Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut lagi Allah itu adalah zat yang mana tidak didahului oleh qadim dan juga tidak diakhiri dengan sifat tiada, ataupun disebut sebagai Allah itu adalah baqa.
Allah itu kekal. Ini tadi takrifan Allah Subhanahu wa taala, iaitu satu zat kan yang wajibul wujud, yang wajib ada, al-munazzahatu, yang suci daripada sifat kekurangan dan dilengkapi dengan segala sifat kesempurnaan, yang mana Allah ini tidak ada permulaan bagi Allah dan tidak ada pengakhiran bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tu baqa. Kita ni tuan-tuan ada mulanya. Kan macam saya 30 lebih usia saya sekarang, maknanya sebelum usia saya 30 lebih dahulu saya tidak ada, dimulai dengan tidak ada, dan mungkin ke depan tak tahu lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, entah lagi berapa bulan ke depan mungkin kita dah tidak ada kan. Tetapi Allah mukhalafatuhu lil hawadis, kan, berbeza dengan segala benda yang baru, ada permulaan bagi kita dan ada kesudahan bagi kita. Allah tidak begitu tuan-tuan. Baik, itu masuk secara panjang lebarnya ataupun secara detailnya dalam perbincangan akidah tuan-tuan. Cuma saya respon kepada apa yang dijawab oleh baginda Nabi SAW, kan, kita lihat pada hadis tadi, tanzihullahu min kulli su'. Nabi jawab kepada soalan Talhah ibnu Abdullah, subhanallah itu maksudnya ialah mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat ataupun tiap-tiap kejahatan. Sama macam takrif tadi. Takrif Allah dalam kitab Misbahud Duja fi Syarhi Safinatin Najah, yang pengarang Ustaz Muhadir bagi tahu, dia kata apa? Allah itu adalah bebas daripada segala sifat-sifat kekurangan dan dilengkapi oleh segala sifat-sifat kesempurnaan. Banyak sifat kesempurnaan. Sebut saja sifat yang sempurna, semuanya layak bagi Allah, dan sifat yang sebaliknya adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Aqlami, kan, dia kata apa? Maknanya apa? Mensucikan Allah daripada barang-barang yang tidak patut dengan dia, daripada sifat-sifat kekurangan. Dan kita mensucikan Allah. Sebenarnya sedar atau tidak, selain kita mengucapkan la ilaha illallah sebagai tunjang i'tiqad kita, sebenarnya bila kita menyebut subhanallah, itu juga mengisyaratkan akan i'tiqad tauhid kita. Kita mensucikan Allah, kan? Maha suci Allah, kan? Maha suci Allah daripada apa? Segala sifat kekurangan. Itu apa dia tu? I'tiqad. Kan? Manusia tuan-tuan, kan, dia adalah makhluk. Jadi apa yang dia lakukan semuanya pasti ada kekurangan. Sempat saya dengar ada satu nasihat daripada doktor, kan, berkaitan dengan vaksin, kan, vaksin yang sekarang ni orang ambil vaksin dan sebagainya. Dia kata apa? Doktor dia kata vaksin adalah ciptaan manusia, kan. Tak boleh kita nak kata 100% bila satu orang ambil vaksin dia dah sepenuhnya terpelihara daripada kemungkinan untuk terjebak dengan COVID ini, dia kata, kan. Mungkin kita boleh kata 99% lah, kan. Maknanya possibility dia untuk dapat COVID tu akan terpelihara, tapi 1% kita reserve, dia kata, kan. Sebab yang buat ini makhluk, dia kata. Kita tak boleh nak kata tak apa, aku dah ambil vaksin dua kali 2 dos, maka aku ni dah safe, dah selamat, kan, boleh pergi mana-mana, kan, dah tak perlu jaga SOP, tak perlu pakai mask dan sebagainya. Sebab dia kata apa? Yang buat vaksin itu adalah makhluk. Setiap apa yang diciptakan pasti ada kekurangan, tuan-tuan. Dan pasti ada kekurangannya. Satu orang yang cukup handal menciptakan alat-alat elektronik, pasti ada kekurangan pada alat-alat tersebut. Kalau kita lihat tuan-tuan, ya, satu orang, satu syarikat yang begitu hebat, kan, mengeluarkan produk komputer, telefon, televisyen dan sebagainya, pasti akan ada orang buat review, kan, orang akan buat komen tentang produk tersebut, di mana lebihnya, di mana kekurangannya, sebab manusia pasti ada kekurangan. Namun Allah Subhanahu wa taala bila melakukan sesuatu, setiap apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu, setiap apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala itu adalah bersifat dengan sifat yang cukup sempurna, tuan-tuan. Sebab tu bila kita tasbih subhanallah, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang mengucapkan kalimah tauhid juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalimah i'tiqad juga kepada Allah Ta'ala, dengan kita mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan yang sepatutnya memang tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak memiliki sifat kekurangan tersebut. Baik, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Zar radhiyallahu anhu, dia kata apa? Aku berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, apakah perkataan yang lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala?
Abu Zar, dia tanya dengan Nabi, apa perkataan yang Allah Ta'ala suka untuk kita ini sebagai makhluk, sebagai hamba, untuk kita sebutkan kepada Allah. Kan? Satu orang, tuan-tuan, kadang-kadang dia ada panggilan yang dia suka orang panggil dia dengan panggilan-panggilan tertentu. Kan? Contohnya, satu orang isteri suka dipanggil dengan panggilan manja oleh suaminya. Kan? Tak kira dengan apa panggilan yang disukai oleh isteri. Begitu juga suami, kan, dipanggil dengan panggilan-panggilan tertentu. Ikutlah, nak panggil abang ke, nak panggil kekanda ke, terpulang. Kan? Maknanya satu orang pasti dia suka dipanggil dengan panggilan yang baik. Begitu juga Nabi bagi tahu, panggillah saudaramu dengan panggilan yang dia suka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak perlu pun kepada kita nak memuji Allah, tetapi kita yang perlu untuk memuji Allah sebab kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah sedangkan makhluk pun, tuan-tuan, kan, untuk kita dapatkan sesuatu, kita akan memanggil beliau, kita akan memuji beliau, kita akan memuliakan beliau dengan gelaran yang selayaknya bagi beliau. Kan, tanda hormat kita, apatah lagi kalau kita mengharapkan sesuatu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kitalah yang perlu mengagungkan Allah, memuji Allah, menyebut Allah itu dengan perkataan yang mulia, kerana kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu istighna, kan, maha kaya, tak perlu pada kita, tuan-tuan, tetapi kita ini yang iftikhar, kan, yang memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni yang fakir, dan iftiqar kita kepada Allah Taala, kita fakir, kita yang harapkan Allah kasih, belas, sayang, kan, memandang kita dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka apa jawab baginda Nabi SAW? Dia kata, barang yang dipilih oleh Allah Taala itu daripada apa yang sering disebut oleh malaikatnya, iaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini salah satu daripada zikir-zikir ataupun tasbih-tasbih, kan, yang sering disebut, kan, oleh orang yang berzikir dengan zikir tasbih. Bahkan perkataan ini juga malaikat sering mengucapkan ataupun mengungkapkan perkataan ini. Yang mana maksudnya maha suci Allah dengan segala kepujian baginya. Allah Ta'ala itu maha suci dan segala kepujian itu layak bagi Allah. Maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Waktu dalam satu hadis yang lain, kan, disebut oleh baginda Nabi SAW, kalimatan, kan, disebut dua kalimah, khafifatan fil lisan, saqilatan fil mizan, habibatan indar rahman. Iaitu dua kalimah yang Nabi bagi tahu, kan, senang untuk disebut oleh lidah kita, kan, dan disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, dan saqilatan fil mizan, dan berat timbangannya di mizan, tuan-tuan. Kan, tasbih ni masya-Allah, saya ingat kata guru kami, tuan-tuan, dia kata apa? Kalau dalam satu hari itu ada kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, kan, ataupun kita terlepas bicara, kita bercakap kepada seseorang dengan perkara yang dia tak suka, ataupun kita kata mengumpat dan sebagainya, bukanlah nak kata boleh buat benda tu, tak, tapi anda kata terlajak, kan, ataupun terlepas. Kita ni makhluk, tuan-tuan, kadang-kadang kita khilaf, kan, kadang-kadang kita tersilap. Maka tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita bacakan tasbih sekurangnya subhanallah wa bihamdihi 100 kali, dengan niat, ya Allah, ampunkan dosa yang aku lakukan dengan perbuatan dosa tersebut. Kalau kata dosa itu ada kaitan dengan seseorang, kita bacakan subhanallah bihamdihi 100 kali, tuan-tuan, dan kita niatkan kepada orang yang kita terkhilaf tadi, tuan-tuan, kan, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, ataupun sebenarnya ia menjadi bekal kepada kita seandainya hari akhirat nanti kita dihisab dengan dosa tersebut. Kita telah menyediakan bekal, kan, bekal yang mana kita siapkan awal-awal, supaya esok kalau dituntut akan kita akan dosa tersebut, kita serahkan balik. Ini pahala aku usahakan, dan di atas khilaf aku lakukan atas dunia ini, untuk aku serahkan kepada kamu pahalanya. Akhirat nanti, tuan-tuan, kan, manusia ni tak cari benda lain lah, tuan-tuan, kan, dia cari pahala. Dan dia cari pahala, dan dia cari siapa yang nak tanggung dosa dia. Maka bukanlah saya mengatakan ini adalah satu amalan, kalau macam tu tak apalah, kita boleh ngumpat, kan, kita boleh buat benda tak baik sebab kita ada subhanallah wa bihamdih. Itu tidak, itu bermudah-mudah namanya. Dan ini maknanya kalau terkhilaf, kata guru kami, dan akan perbuatan yang tak sepatutnya kita buat. Wa'iyazbillah min zalik, moga Allah pelihara kita. Nabi bagi tahu, tuan-tuan, saqilatan fil mizan, berat timbangannya di mizan. Sebab tu Nabi bagi tahu kalimah subhanallah wa bihamdih
Kan bukan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi itu kalau kita baca sebanyak 100 kali sehari, dan dalam satu riwayat disebut pahalanya menyamai seberat kan Bukit Uhud, tuan-tuan. Bukit Uhud ni bukan bukit Jabal Rummah yang sahabat-sahabat duduk atas tu kan, yang depan dengan berhadapan dengan makam syuhada Uhud tu, bukan. Kan yang selalu orang naik pergi ambil gambar kan, pergi panjat Jabal Rummah itu adalah satu bukit kecil yang Nabi SAW letakkan pemanah-pemanah di saat ketika peperangan Uhud berlaku. Jabal Uhud ni, tuan-tuan, adalah bukit yang duduk keliling Jabal Rummah itu, yang mana panjangnya, tuan-tuan, ialah sepanjang lebih kurang 7 km lebih, tuan-tuan. Dan tak tahu berapa berat dia, tuan-tuan. Hari akhirat nanti akan ditimbang. Kan? Akan ditimbang dan diberikan pahala seberat seberat Bukit Uhud sebanyak 7 km lebih tadi, tuan-tuan. Tak payah kata 7 km, kita ambil satu ketul batu, tuan-tuan, pun dah berat. Kalau kita nisbah kepada emas lah, dan seketul batu itu, Masya Allah, kaya, tuan-tuan. Ambil sebesar batu bata, emas, kita letak di atas timbangan, kan. Siapa ada tu dah cukup kaya dah, tuan-tuan. Itu mungkin dah 2 kilo dah. Saya pun tak pasti berapa kalau sekilo emas harga sekarang. Kan, kalau siapa ada satu ketul batu bata dan sebesar itu ketulan emas yang dimiliki pun dah cukup banyak dah duit dia. Cuba bayangkan kalau Bukit Uhud itu ditimbang di hari akhirat dengan hanya kita menyebut subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Maka jadikan subhanallah wa bihamdih, tasbih ini, sebagai salah satu daripada amalan yang mesti kita lazimi setiap hari. Kan, kalau boleh buat 100 kali sehari pun sudah memadai, tuan-tuan. Tapi kalau boleh buat pagi sekali, petang sekali pun, Masya Allah. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Maknanya pagi subhanallah wa bihamdihi 100, petang subhanallah wa bihamdihi 100 kali lagi, tuan-tuan. Kalau rajin, tambah lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rajin lagi, tambah dengan tasbih-tasbih yang lain. Dan tambah lagi dengan zikir-zikir yang lain, tuan-tuan. Jangan tinggal. Dan jangan tinggalkan amalan ini, mudah-mudahan. Sesibuk mana pun, usahakan, tuan-tuan. Kalau kata terlepas juga, pastikan sebelum tidur kita selesaikan. Dan subhanallah wa bihamdih. Kalau tak nanti, tuan-tuan, kita akan rasa rugi di hari akhirat. Kenapalah aku tak lapangkan sikit waktunya. Kan? Saya ingat kalau 100 kali itu tak sampai pun 5 minit kita boleh habiskan zikir tersebut. Kan? Apatah lagi kita menyediakan waktu kita untuk dunia kita. Kan? Untuk urusan media sosial kita, untuk urusan hiburan kita, dan untuk urusan entertainment kita, keluarga kita, lebih daripada 5 minit. Dan urusan tersebut, bahkan kadang-kadang ada orang makan kat meja makan sampai sejam, duduk kat meja makan, menyembang dan sebagainya. Ini kita sediakan waktu kita sedikit untuk kita menyediakan bekal kita sendiri, tuan-tuan. Sebab tu saya sebut awal tadi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak kan mendapat kesan apa-apa dengan ibadah hamba-Nya, tetapi hamba lah yang mengharapkan belas ihsan Allah daripada ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ada satu riwayat yang lain disebut, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah illa ghufirat zunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Kan? Tidak adalah di atas muka bumi ini satu orang lelaki yang mana dia menyebut kalimah la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, melainkan kata riwayat tadi dia kata apa? Akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kan? Ini agak nadir kita dengar susunan yang sebegini. Sebenarnya yang biasa kita sebut subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan itu perkataan yang selalu kita sebut. Maknanya samalah kan dengan riwayat sebut tadi, cuma mungkin dari sudut susunan turutannya yang berbeza, tapi kita sebut je yang biasa kita sebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini
zikir yang lengkap tuan-tuan. Kan ada tahlilnya, ada takbirnya, ada tasbihnya, ada tahmidnya dan ada kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim di penghujung zikir tersebut. Maka siapa yang sebut ini tuan-tuan, kan, maka di saat dia kan hidup di atas dunia ni, walaupun sekali sehari dah cukup besar pahalanya. Kan Nabi bagi tahu dalam riwayat tadi, dia bagi tahu apa? Dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sebab tu kata guru-guru yang soleh, kata ulama-ulama, bila kita tersedar pada waktu malam, kan kita belum rasa nak bangun pada waktu tersebut, sekurang-kurangnya kita bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan orang yang tersedar tengah malam, katalah dia baru tidur, kan dia tidur lebih kurang pukul 12 tengah malam, pukul 2 pagi dia sedar, dia belum nak qiyam lagi, kan biasa dia qiyam pukul 4.30 baru dia bangun qiyam, dia tersedar pukul 2 pagi, tengok-tengok jam baru pukul 2 pagi. Maka di saat dia sedar tadi, jangan biarkan sedar itu berlalu tanpa dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut oleh ulama, kan sekurang-kurangnya bila kita sedar pada waktu malam itu, kita zikirlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sekurang-kurangnya tuan-tuan, kerana besar pahalanya sehingga diampun dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Baik, dalam satu riwayat yang lain menceritakan bagaimana satu orang yang memiliki hajat tuan-tuan, jika dia ada hajat dengan manusia. Contohnya lah tuan-tuan, satu orang ni musim-musim PKP ni, kami di Seremban ni sekarang PKPD tuan-tuan, tak boleh nak pergi ke mana, duduk di rumah sahaja, dan yalah lebih ketat dia punya SOP dia berbanding dengan PKP ataupun PKPP yang lain. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, katalah kita ada keperluan, kan, keperluan untuk rentas negeri, tak kira dengan apa urusan, sama ada ziarah kematian, kan, memang sebenarnya dibolehkan, kan, ataupun dipermudahkan urusan kita di saat kita ada urusan yang betul-betul kita perlu untuk rentas negeri, rentas daerah dan sebagainya. Namun kadang-kadang ada orang ni dia memiliki satu sifat gemuruh ataupun nervous, kan, ataupun yalah, kan, takut nak berhadapan dengan pihak yang meluluskan urusan perjalanan rentas kita tadi. Maka boleh dibacakan amalan ini tuan-tuan. Ataupun kita ada hajat-hajat tertentu, kan, nak berhadapan dengan peperiksaan, nak masuk temu duga, maka ada amalan yang berkaitan dengan tasbih. Ini boleh kita jadikan amalan untuk mempermudahkan urusan kita. Baik, apa dia tuan-tuan? Disebut daripada Hasan radhiyallahu anhu, katanya, kan, bahawa baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baginya ada hajat pada makhluk, maka hendaklah ia berdiri dan berkata akan kalimah ini. Kan? Di saat dia berdiri tu dia kata kalimah ini. Maknanya kalau kita nak masuk interview tuan-tuan, mula-mula masuk tu kita bacakan kalimah ini. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kan? Kita bacakan zikir ni tadi. Kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bacakan zikir ini, mudah-mudahan di saat kita nak berhadapan dengan urusan tadi, dan sama ada temu duganya, urusan nak rentasnya, ikutlah apa-apa urusan kita berurusan dengan manusia, akan dipermudahkan urusan hajat dunia kita tuan-tuan. Maka demi sebenarnya tiadalah kata-kata akan dia seorang hamba, kan, melainkan ditunaikan oleh Allah akan hajatnya, barang yang dituntut daripada hajat, sama ada hajat dunia dan akhirat. Maknanya benda ni kita boleh pakai pada dua keadaan permintaan. Yang pertama, kalau kita ada hajat dengan manusia pun kita boleh menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, lebih lagi kalau kita ada hajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut, dia kata apa? Kalau kita baca ini bukan setakat hajat dunia, keperluan dunia, kan, permintaan dunia kita, bahkan permintaan akhirat kita juga akan ditunaikan, dilunaskan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dinyatakan dalam kitab Riyadhus Salihin. Kan, riwayat ini dinyatakan dalam kitab Riyadhus Salihin. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, besar kelebihan tasbih, besar kelebihan zikir, kan? Mana tak payah nak pakai tok bomoh,
Tak payah nak pakai untuk dukun, tak payah nak pakai kabel beria sangat tuan-tuan. Kita ada kabel yang lebih besar, kabel yang lebih kuat, kabel yang lebih strong tuan-tuan. Kan? Kabel kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Zikir banyak-banyak kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat mudahkan urusan dunia, lebih lagi daripada tu urusan akhirat. Akhirat ni lebih besar urusannya tuan-tuan. Kan? Urusan dunia ni dia berkisar berkaitan dengan makan, minum, tidur, kerja, kan, kahwin, anak dan sebagainya. Tapi akhirat dia urusan yang lebih besar tuan-tuan. Dia berkaitan sama ada berjaya ataupun sebaliknya. Urusan yang berkaitan dengan syurga ataupun sebaliknya, wa'iyazbillahi min zalik. Kan? Maka banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan zikir tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lapang akan rezeki kita dan memperkenankan akan hajat kita, mempermudahkan segala urusan kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setakat itu dahulu untuk pertemuan kali ini. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sambung lagi, kan, masih membicarakan berkaitan dengan tasbih, kan, banyak lagi amalan-amalan tasbih dan banyak lagi kelebihan tasbih dan tahmid ini, kan, mana bila kita sebut, bila kita baca, dia bukan setakat menjadi zikir yang mendatangkan pahala, tetapi ada kelebihan-kelebihan bersifat duniawi dan ukhrawi. Antaranya ialah tasbih, kan, menjadi asbab untuk murahnya rezeki, dan bagaimana ganjaran tasbih yang diucapkan, yang diungkapkan setiap kali lepas salat, ada kelebihan-kelebihan yang kita akan lihat pada pertemuan akan datang insya-Allah. Jadi sekadar itu dahulu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Untuk akhirnya saya menyeru pada diri saya dan tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama meningkatkan amal kita kepada Allah dan menjaga diri kita, ahli keluarga kita, dan daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di musim wabak masih tidak reda ini tuan-tuan, sama-samalah kita jaga kesihatan, keselamatan dan SOP yang ditentukan oleh pihak pemerintah supaya, kan, kita terhindar ataupun terselamat, terpelihara daripada terkena wabak yang sedang melanda ini. Dan saya doakan semua, dan tuan-tuan, puan-puan, seisi keluarga, seluruhnya muslimin dan muslimat, kan, baik di bumi Malaysia ini ataupun seluruhnya di atas dunia ini, moga Allah Ta'ala pelihara kita, selamatkan kita dan hindari kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman yang, kan, mula timbul sedikit demi sedikit. Moga Allah Ta'ala tetapkan kita, sabitkan kita di atas iman dan jalan yang benar insya-Allah. Sekian dahulu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.